Sebab dia manusia, dia kompleks. Dia ada emosi dia ada cara didikan dia, background family dia ada kisah hitam dia dulu. Kita tak tahu, kan? Sebab macam kita kata seorang suami berkahwin. Contohnya saya orang Perak, kan? Saya dibesarkan dengan rules keluarga saya. Macam mana mak saya didik saya, ayah saya didik saya. Isteri saya pula contoh, dia orang Jawa. Kan? Orang Jawa dia ada rules dia sendiri. Betul. Kan? So dekat situ dia ada cara didikan ayah dia, pak mentua saya, mak mentua dia ada rules dia sendiri. Bila kita berkahwin maka bertembung dua rules law yang berbeza. Kan? Saya bawa law saya, dia bawa law dia. So bila bergabung dia akan berlaku konflik. Saya tak boleh terima cara macam ni, isteri pula tak boleh terima cara kita. So macam ni kita nak harmonikan? So maknanya kita cipta rules yang baru, law yang baru. Gabungkan dua law tadi tu, so kita harmonikan mana yang boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, itu dia, kita dah pun sampai ke episod yang ke-15. Kita dah pun bincang topik-topik sebelum ni. Kita dah bincang tentang isu kerjaya. Kita dah bincang juga tentang peranan wanita minggu lepas saja. Kita dah juga bincang tentang macam-macam lagi topik, daripada isu kekeluargaan sampailah ke isu institusi kerjaya. Minggu ini kita nak bincang tentang apa pula sebenarnya. Tapi sebelum tu, untuk rakan-rakan pendengar yang baru sahaja mendengarkan podcast kita pada hari ini, podcast Sit and Seek, diskusi bulat merenung hikmah. Harapnya anda semua dah hafal lah tagline kita. Kita punya podcast akan disiarkan pada setiap hari Rabu jam 1 tengah hari. Kita akan siarkan di YouTube kita, YouTube channel, di Facebook page dan juga di akaun Spotify. Jadi silalah share, silalah subscribe, silalah follow kami punya digital platform untuk terus mendengarkan episod-episod dan juga kisah-kisah yang menarik yang kami bawakan untuk anda semua. Itu dia. Minggu ini kita bawakan kepada anda semua. Itulah Al-Fadil. Di sebelah saya ni juara Imam Muda musim yang kedua. Kalau anda semua ingat lagi, dulu kita pernah ada rancangan reality Imam Muda. Di sebelah saya itulah juaranya, Imam Muda Hassan, juara Imam Muda musim yang kedua. Apa khabar Ustaz? Baik, Alhamdulillah, sihat. Alhamdulillah. Kalau yang mengikuti Ustaz ataupun Imam Muda Hassan di social media juga, Imam Muda Hassan sangat orang kata terkenal dengan hashtag apa Ustaz? Jiwa tenang. Jadi itulah yang kita nak bawakan untuk minggu ini, tentang topiknya berkaitan dengan kekeluargaan. Tapi kita kecilkan lagi tentang topik pasangan suami isteri. Topik kita pasangan yang bahagia membawa ke syurga. Jadi macam mana kita nak jadikan pasangan kita buat yang dah berkahwin kan, atau buat yang nak berkahwin, macam mana tips-tips dia, macam mana kita nak jadikan rumah tangga kita ni rumah tangga yang bahagia, yang sakinah, orang kata samawal kan, sakinah mawaddah warahmah. Jadi sebelum tu Ustaz, mungkin kalau kita tengok sekarang kan Ustaz kan, mungkin Ustaz boleh ceritakan, kalau tengok sekarang ni macam-macam lah isu keluarga, isu perceraian. Orang kata cerai tu dah jadi macam semudah begitu saja kan. Maka nak katanya kahwin ni begitu murah. Nak kata kahwin ni senang sangat. Sampai cerai pun macam tu je orang buat kan. Macam tu juga dengan social media. Bila adanya orang kata, kalau kita tengok pasangan suami isteri ni suka orang kata menonjolkan kebahagiaan mereka. Lepas tu ada pula isteri yang duduk kat rumah, yang duduk tengok social media tu, dia kata, oh suami aku tak macam ni pun, tak bagi surprise pun. Bila si suami tengok isteri orang lain duduk sibuk lah memasak apa semua tu kan, dia kata, oh isteri aku tak ada pun masak macam tu. Dia mula orang kata compare, banding-membandingkan. Jadi Ustaz, mungkin Ustaz boleh ulas sedikit lah bab ni, macam nak jadikan kita ni bersyukur dengan pasangan kita Ustaz. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Pasangan bahagia membawa ke syurga kan, topik kita dalam podcast kali ini. Tambah pula hari ni kita dihadapkan dengan pelbagai isu rumah tangga kan, suami isteri, dengar sana dengar sini, ada yang seronok, ada yang tak seronok dengar ya. Sampaikan orang lain punya cerita rumah tangga tapi terpalit kepada semua orang juga, terkepalit juga kan. Jadi betul. Ni
Yalah, sekarang ni dunia social media kan. So ada baik, ada tak baik. Kita ambil yang baik, yang tak baik tu kita tolak tepi. Sebab kita nak lari pada social media pun, ini zaman dia. Betul. Tapi dia cabaran kan. Sebab banyak juga yang, macam ada seorang kenalan saya, dia sangat anti dengan Facebook. Saya tanya kenapa, kalau sebut Facebook muka dia berubah. Rupanya dia ada kisah hitam dengan Facebook ni, bagi contoh kan. Saya kata kenapa? Rupanya Facebook inilah antara punca perceraian dengan isteri dia. Masya-Allah. Kenapa saya kata rupanya melalui Facebook ni lah isteri dia duduk di rumah kan, suami pergi kerja, isteri ni dia tak ada banyak spend masa di rumah, jadi waktu itulah dia tengok Facebook, rupanya jumpa balik dengan kawan-kawan lama sekolah dulu, sekolah rendah, kawan sekolah rendah, reunion balik, rupanya dia jumpa dengan cinta monyet dia yang pertama dulu. Gitu pula. Cerita monyet bersama sekolah rendah dulu, rupanya cinta monyet ada dulu tu macam tak boleh dipakai, tapi lah ni cinta monyet tu rupanya masih boleh berputih. Masih boleh berputih walaupun dah berkahwin. Ya, dia orang kata cinta monyet tak ada apa-apa lah ni, jangan ambil main kan. Gara-gara social media, cinta monyet tu pun boleh jadi monyet betul-betul lah. Monyet hidup sungguh lah ya. Masya-Allah. Allahumma salli ala Muhammad. Sungguh dia kata akhirnya berjumpa dan akhirnya dia pun berhubungan, kontak apa, dan akhirnya dia dah pudar dengan suami dia dan dia minta suaminya melepaskan dia sebab dia kata dia tak perasaan dengan suami dia. Masya-Allah, sampai tahap tu saya kata ya Allah, tragis betul gara-gara Facebook ni tadi menyebabkan berlakunya perceraian dia dengan isteri dia. So bila sebut Facebook ni dia sangat anti lah. Rupanya ada kisah dia kan. So yang ini kita tak nak dengar kan. Kita gunakan untuk kebaikan, dan sebenarnya banyak juga kes macam saya dengar sahabat-sahabat kita di pejabat agama kan. Banyak kes hari ni kes tebus talak. Kerana apa? Kerana lah dia tak ada sebab kes-kes reunion ni. Reunion bukan tak bagus kita jumpa pada kawan lama, tapi dia punya impact dia dari satu sudut ni menyebabkan banyak kes tebus talak berlaku. So tak apa nasihat lah. Reunion tu bagus, tapi janganlah sampai kita nak tebus talak dan sebagainya kan. So macam mana kita nak social media, saya nampak kita boleh manfaatkan. Ada orang yang macam, ada juga kenalan saya yang dia belajar banyak benda melalui perkongsian di social media. Social media, betul. Contohnya dia tengok mungkin dia tengok satu suami isteri dia cerita pasal rumah tangga dia, dan mungkin kadang-kadang dia post juga gambar suami dengan isteri dia. Dari satu sudut kita nampak terjaga auratnya, dari sudut positif yang memberikan motivasi untuk orang lain. So dekat situ mungkin daripada situ orang akan dapat dia terinspirasi, aku kena buat macam ni kat isteri aku. Dari sudut yang baik lah kan. So ada juga yang kata saya banyak belajar melalui perkongsian di social media. Dan saya sendiri pun saya banyak perkongsian di Facebook, tapi saya banyak cakap lebih sebenarnya kepada motivasi. Tak adalah motivasi sangat pun ya, kosong-kosong saya mesti bantu je lah kan. So saya pernah jumpa satu orang hamba Allah ni, dia kata, Ustaz terima kasihlah banyak buat video kan. Dia kata, saya kata kenapa? Sebab saya ni hampir nak bercerai dengan isteri dia. Saya dah buntu dah tak buat apa. Saya pun tak tahu, saya pun scroll Facebook nampak lalu dekat wall saya video saya kan. So dia kata daripada situ dia dapat semangat balik. So, alhamdulillah saya tanya dengan dia apa video yang sangat memberi kesan. Sebab saya tak tahu video saya mana satu yang memberi kesan pada masyarakat kan. Dia kata especially video yang menceritakan tentang perbezaan lelaki dan perempuan. So macam mana karakter lelaki, karakter suami, karakter isteri. Sebab rupanya saya masih tak faham isteri ni dia orang perempuan kan. So saya tak faham orang perempuan ni macam mana. So Ustaz punya perkongsian tu, saya faham, patutlah isteri saya macam ni. So lebih kepada masalah komunikasi. Saya kata alhamdulillah, akhirnya dia kata dia banyak kali tengok video tu ulang kali. So dia kata alhamdulillah dia pun tak jadi bercerai, dan alhamdulillah semakin baik hubungan dia. So maknanya tuan-tuan, untuk kita nak mempamerkan nikmat keluarga bahagia ni, saya sangat subjektif lah pada saya. Saya tak tahu orang lain kata macam mana. Pada saya dia agak subjektif. Tengok pada orang yang nak mempamerkan itu tujuannya apa. Kalau tujuannya untuk memberi motivasi pada orang, saya nampak dari satu sudut ada kebaikannya, sebab masyarakat kita ni pelbagai. Ada yang mereka ni memang jarang pergi ke masjid, jadi dia tak tahu panduan apa nak digunakan, maka dia dekat dengan social media. So dekat situ satu medan yang kita boleh sampaikan mesej kepada masyarakat.
Tapi ada satu sudut juga, jangan sampai melampau-lampau itu je. Jangan sampai melampaui batas kita pamer semua benda. Kan sampai cerita kalau contohnya suap-suap makanan ni kalau boleh elak kan. So ada perkara yang boleh kita pamerkan, ada perkara yang kita tak perlu pamerkan kan. So ada benda yang mengaibkan, ada perkara yang yalah macam contohnya terlalu sweet sangat sampai yalah kita faham sendirilah kan. Ada benda yang kita rasa, yang kita kata perlu boleh disebarkan, ada perkara yang kita tak perlu sebarkan, terlampau sensitif kan. Jadi perkara tu kita pandai-pandailah kan, sebab dia akan menjadi ujian pada kita dan boleh juga kena penyakit ain contohnya kan. Boleh jadi tak mustahil buat penyakit ain ni. Nabi sebut al-ainu haq, ain tu memang benar. Menyebabkan orang akan timbul perasaan dengki, cemburu. Itu boleh timbulkan penyakit lain pula. Sungguh memang ada kan. So berhati-hati dalam menyebarkan. Ala kulli hal, bila sudah berkahwin, dah ada keluarga, dah ada suami, dah ada isteri, kena banyaklah bersyukur kan. Jangan sebab ada orang dia tak bersyukur kan. Dia bila ada suami nak bergaduh, nak bertengkar, ada isteri dia rasa macam ni macam tak seronok lah. Dulu kita nak ada pasangan, sekarang ni Allah dah bagi, kenapa tak bersyukur kan. So jangan tengok orang lain. Kadang-kadang banyak masyarakat, kadang-kadang setengah ni dia banyak terpengaruh dengan social media pun dia juga. Terpengaruh dengan K-pop pun dia juga kan. Terpengaruh dengan cerita-cerita drama ya, suamiku itulah suamiku ini kan. So janganlah kita jadikan itu sebagai kiblat. Kan, oh kenapa suami aku tak sweet macam ni? Itu drama. Drama bukan dunia realiti kan. Saya pernah jumpa seorang pelakon kan. Dia ni kalau berlakon ni memang romantik betul. Tapi bila saya duduk set dengan dia tak macam tu pun. Kan, di belakang tabir dia tak macam tu, tak romantik pun kan. So memang lakonan lah, lakonan semata-mata. Bertukar karakter. Saya terkejut. Kenapa dia on set macam tu? Tapi belakang set dia masam, tak mesra pun. Rupanya itulah diri dia. So jangan tertipu dengan opa-opa dengan kan, bukan betul pun. So kita syukur itulah suami kita, itulah realnya. Betul. Tak ada drama-drama ke lakonan ke kan. Dunia realiti dia tak sama dengan dunia drama. Drama lakonan kita boleh buat apa saja kan. Tapi realitinya itulah hakikatnya. So maknanya banyak mensyukuri itu dengan melihat kepada kebaikan pasangan kita. Jangan fokus kepada keburukan. Kadang-kadang banyak orang sentiasa fokus pada keburukan, sedangkan ada 1000 kebaikan yang ada pada pasangan kita, tapi yang dia fokus satu keburukan pada pasangan kita. Banyak contoh kan. Apa kebaikan pasangan kita? Dia melahirkan anak, dia menjaga makan minum kita kan, dia yang membantu kita dapatkan ketenangan kehidupan kan, dia banyak memberi semangat pada kita. Tapi yang kita nampak sebab apa, dia ni tak basuh baju. Yang fokusnya tak basuh baju je, benda lain tu tak ada tengok pula. Cepat membebe satu lagi kan. Itulah sikit sebanyak tentang apa yang kita boleh sebutkan untuk soalan tu lah. Untuk kita rasa bersyukur dengan pasangan kita kan. Tadi Ustaz sebut berkenaan dengan bila kita dah menggunakan menjadi pengguna media sosial ni, tak salah pun sebenarnya untuk kita berkongsi gambar kita. In fact, kadang-kadang apa yang kita share tu boleh memotivasikan orang lain. Tapi masihlah ada batas-batasan yang kita kena jaga. Ada boundaries dia. Jangan terlalu berlebih-lebihan. Orang kata kan. Okay, jadi Ustaz, kita mungkin nak teruskan lagi dengan perkongsian yang seterusnya. Tapi kita nak minta dekat para pendengar semua kan, para penonton semua untuk teruskan kesetiaan anda. Kita akan teruskan lagi dengan soalan-soalan. Soalan-soalan berkaitan dengan hubungan suami isteri. Macam mana nak bagi bertambah bersyukur kita dengan pasangan kita. Nak tambah bahagia, nak tambah romantik walaupun dah 5 tahun, 10 tahun berkahwin kan. Jadi kalau anda semua nak dengar, teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di podcast Sit and Seek kembali selepas ini. Alhamdulillah, itu dia, kita dah pun kembali ke rancangan podcast khas kita Sit and Seek
Diskusi Bulat Merenung Hikmah. Masih lagi bersama dengan saya, di sebelah saya Al-Fadhil, Ustaz Imam Muda Hassan Adli yang juga merupakan founder untuk butik Hassan Adli Butik. Hassan Adli Butik yang menjual jubah yang Ustaz pakai sekarang ni pun, promote sekejap lah Yang jubah yang Ustaz pakai sekarang ni pun adalah hasil daripada Hassan Adli Butik. Betul ke Ustaz? Betul. Kalau ikutkan kata tadi, Ustaz kata sekarang ni tim mereka sedang ada production dan mungkin akan ada lah stok-stok baru. Jadi anda semua kena nantikan lah di social media Hassan Adli Butik untuk dapatkan baju kurta, jubah-jubah lelaki yang cantik-cantik kan. Design-design lagi pun ada dekat Ramadan ni. Mungkin ada yang nak persiapan nak beli baju baru ke, kurta baru ke, jubah baru kan. Jadi boleh sama-sama serbu ke social media Hassan Adli Butik. Okey. Jadi kita nak pun sambung balik kita punya diskusi kita tadi berkaitan dengan pasangan bahagia membawa ke syurga. Kita nak sama-sama ada berkahwin kan. Khususnya mereka yang dah berkahwin mestilah nak ada hubungan mereka nak ke syurga. Betul tak Ustaz? Betul. Semua orang ada impian untuk bersama-sama ke syurga. Tadi Ustaz ada sebutkan yang macam kita kena bersyukur dengan pasangan kita kan. Kita kena faham pasangan kita. Dan Ustaz juga sebutkan tadi ada keadaan yang mana isteri kena duduk kat rumah kan bila suami bekerja. Dan macam tu juga dengan realiti sekarang ni Ustaz. Kadang-kadang tu ada orang kata tanggungjawab, komitmen kerjaya itu sendiri kadang-kadang membuatkan hubungan suami isteri tu agak renggang lah. Bukan nak kata dia menjadi punca, tapi dia salah satu yang membuatkan dia renggang. Contohnya bila suami ada kena pergi outstation sampaikan sebulan tu dalam 2-3 kali. Lepas tu isteri pula kena duduk seorang-seorang kat rumah jaga anak-anak kan. Macam tu juga vice versa lah. Sama ada isteri pula yang kena keluar outstation kadang-kadang sebulan tu sampai 2 kali 3 kali tinggalkan anak dan juga suami. Jadi Ustaz macam mana? Macam nasihat Ustaz atau pandangan Ustaz untuk kita deal dengan pasangan kita yang mungkin dia cuba untuk faham, tapi orang kata pemahaman, nak memahami tu memerlukan masa kan Ustaz kan. Macam mana kita nak deal dengan pasangan kita yang kurang memahami tu Ustaz? Baik, Allahumma salli ala Muhammad. Sebenarnya cerita rumah tangga ni dia takkan sama keluarga ni dengan keluarga ni. Walaupun berjiran, tapi cerita jiran ni cerita rumah tangga dia. Betul. Cerita kita adalah cerita kita. Kadang-kadang mungkin berlaku jiran-jiran kan. Jadi mungkin suami keluar bekerja, jadi isteri ni dengan isteri orang sebelah ni bersembang kan. Kadang-kadang mungkin dia bercerita, kadang-kadang cerita terkeluar ke cerita, mungkinlah dia kata pasal suami dia lah kan. Kadang-kadang tercerita kan. So maknanya mungkin dia mempengaruhi. Kenapa suami aku tak macam tu? Kan? Lepas tu mungkin dia kata, alah awak buat kat suami awak macam ni lah, macam saya buat. Jadi yang orang sebelah ni pula cuba nak buat. Tapi tak jadi pun. Sebab tak sama. Sebab apa? Itu suami orang sebelah tu, bukan suami kita. Sebab apa? Suami kita dia manusia yang nama pun lain, bapa dia pun lain. Yang mana dia besarkan dalam keluarga dia yang tak sama dengan keluarga suami sebelah tu. Kan? Sebab dia manusia dia kompleks. Dia ada emosi dia ada cara didikan dia, background family dia ada kisah hitam dia dulu. Kita tak tahu. Kan? Sebab macam kita kata seorang suami berkahwin. Contohnya saya orang Perak. Kan? Saya dibesarkan dengan rules keluarga saya. Macam mana mak saya didik saya, ayah saya didik saya. Isteri saya pula contoh, dia orang Jawa. Kan? Orang Jawa dia ada rules dia sendiri. Betul. Kan? So dekat situ dia ada cara didikan ayah dia, pak mentua saya, mak mentua dia ada rules dia sendiri. Bila kita berkahwin maka bertembung dua rules law yang berbeza. Kan? Saya bawa law saya, dia bawa law dia. So bila bergabung dia akan berlaku konflik. Saya tak boleh terima cara macam ni. Isteri pula tak boleh terima cara kita. So macam ni kita nak harmonikan? So maknanya kita cipta rules yang baru, law yang baru. Gabungkan dua law tadi tu. So kita harmonikan mana yang boleh. Contohnya kita sebagai seorang suami yang mungkin kita dibesarkan keluarga yang sangat pembersih. Memang kalau naik kereta dengan mak ayah, kereta tu memang tak boleh makan. Habuk pun tak ada. Kalau makan tu memang pantang sungguh lah contohnya. Yang keluarga isteri ni pula bila naik kereta dengan mak ayah dia memang dah macam pasar malam. Kan? Makan. Lipas penuh kereta dia. Kan? Jadi bila berkahwin, yang isteri suka makan dalam kereta. Suka buat bersepah dalam kereta. Yang suami pula dia pantang tengok tu. Yang itu kadang bergaduh tu, awak ni makan ke ni kan?
dah bergaduh disebabkan makan dalam kereta saja. Isu tu kecil je. So kita buat law baru. Kalau awak nak makan kereta, silalah makan. Saya faham keluarga awak dah dibesarkan begitu. Saya pula macam ni. Sekarang ni kita nak harmonikan. Kalau nak makan, makanlah. Tapi pastikan buang tong sampah, buang makanan tu ikat elok-elok. Pastikan begitu. So insyaAllah boleh harmoni. Sebab tu bila cerita tentang bila suami yang pergi kerja kan, kerja mungkin ada yang outstation, isteri pula mungkin ada yang isteri outstation, dan ramai hari ni yang ramai PJJ kan. Betul. Bila PJJ ni memang mencabar lah sebenarnya, memang mencabar. Sebab tu saya nak syorkan kepada terutama yang selalu suami tak lekat di rumah. Tak lekat di rumah tu sebab kerja lah, bukan sebab lain lah ya. Mungkin isteri pula tak lekat dia kerja, mungkin suami kan, isteri kadang-kadang dia doktor yang selalu on call kan. Betul. Tak tentu masa. Suami tengah tidur di rumah malam-malam, tiba-tiba isteri hilang, bapa on call, dah itu kerja dia kan, itu kerja hakiki dia. Dan suami kena terimalah. Kan macam kenalan-kenalan kita yang isteri doktor ni, memang itulah kehidupan dia kan. Betul. So dia kena terimalah, dah itu kerja dia. So maknanya kita faham macam mana kerja isteri kita, kerja suami kita. So bila berlaku PJJ, saya nasihatkan supaya kita cuba buat satu test ni. Saya sangat galakkanlah untuk buat satu test ni. Senang je, simple je, pergi dekat Google. Yang dah tahu siapa yang belum tahu, boleh buat cuba benda ni. Pergi dekat Google, type je 5 love language. Siapa pernah dengar? Five love language. Ya. Saya nampak benda ni boleh membantu sikit sebanyak dalam nak mengharmonikan apakah bahasa cinta pasangan kita. Kan? Dia bila pasangan PJJ, dia ada bahasa cinta yang berbeza dengan pasangan yang duduk sekali. Maksudnya yang setiap hari jumpa. Dia mungkin tak sama. Jadi bila kebiasaannya pasangan yang jarak jauh ni, yang mungkin outstation selalu, bahasa cinta dia ialah quality time. Macam mana kita nak tahu? Kita kena buat test tu. Test tu pergi je dekat Google, type 5 love language by Gary Chapman nama dia. Tapi tak apalah, walaupun dia non-Muslim, dia buat ni untuk kita boleh ambil manfaat tu. Betul. Sebab saya nampak perkara ni pun ada pada Nabi sebenarnya. Cuma kita tidak ada siapa yang nak buat satu susun atur cantik bagi nampak kemas. Tapi Mak Saleh buat tu tak apalah, dia membantu kita. So boleh buat, jawab je test tu. Dan jawab tadi, tanya soalan, jawab in English lah. Tak apa. Kita jawab seluruh ni, jawab. Nanti dia akan keluar satu result. So ada bahasa cinta ni ada 5. Yang pertama, dia akan keluar result dia sama ada words of affirmation, ataupun kita kata kata-kata pujian, ataupun kata-kata rangsangan. Yang kedua, sentuhan. Sentuhan. Yang ketiga, quality time. Ya. Yang keempat, act of service. Iaitu kita kata bahasa mudahnya, dia suka pertolongan. Dia suka pertolongan. Yang kelima iaitu Allahumma salli Muhammad. Yang kelima iaitu gift, hadiah. So 5 tu kan. So setiap orang, kita ada 5 ni. Cuma yang mana satu yang lebih tinggi result dia. So kebiasaannya saya tengok bila kita buat test, kebiasaannya pasangan yang jarak jauh ni, dia punya result dia kebiasaannya quality time. So kalau confirm itulah result pasangan kita, so kita tak payah pening. Mudah, dia cut the process. Aku dah tahu dah. Sebab tu test ni kena buat, suami kena buat, isteri kena buat, and then share result masing-masing. Contohnya suami, bahasa cinta dia ialah hadiah. Bagi tahu ke isteri yang abang punya bahasa cinta ialah hadiah. So isteri dah dia punya dalam indah dia, suami aku hadiah. Suami aku suka hadiah. Suka hadiah macam tu. Lepas tu isteri pula buat test, tengok result dia ialah quality time. Masa yang berkualiti. So suami bagi tahu kat suami, saya punya bahasa cinta ialah quality masa. Okay, so kita dah tahu. Tak payah pening-pening buat benda lain. Bila kita suami balik ke rumah, jumpa dengan isteri, kita tahu isteri kita nakkan quality masa. Betul. So bila kita duduk, sebab apa? Sebab biasanya suami isteri yang jarak jauh ni, kebiasaannya dia spend masa weekend je. So bila dah sampai di rumah, letakkan handphone di tepi. Jangan sentuh handphone sangat. Bolehlah sentuh, tapi kurangkan. Bila bercakap dengan isteri, kena pandang dia, bagi tumpuan kat dia. Makan kena spend masa dengan dia. Sebab kadang-kadang ada yang dah PJJ, isteri ni dia nakkan quality time. Suami balik rumah, dia duduk sibuk handphone, makan pun kadang dia biarkan isteri makan seorang. So dekat situ dia tak dapat perasaan kasih sayang. Betul. Itu yang stres tu. Kan?
Orang kata tangki emosi dia tak Tangki emosi tak dipenuhi. So bila kita tahu isteri kita adalah bahasa cinta dia kualiti masa tadi. So kita spend masa dengan dia, pergi dating dengan dia, pergi mana-mana, duduk lepak kata pertama, dia akan rasa happy sangat. Walaupun hanya spend 1 hari je. Betul. Walaupun mungkin less than 1 day, mungkin hanya 1 jam, 2 jam pergi makan, bagi tumpuan dekat dia, suap mulut dia apa kan. Sekejap je, lepas tu suami malam tu dah balik kerja dah. Isteri rasa happy sangat. Sebab apa? Terpenuhilah emosi dia. Nanti emosi dia penuh balik. Betul. Yang isteri ni pula, macam mana nak tackle hati suami? Bagi hadiah. Bagi hadiah. Senang je hadiah ni kan. Tak semesti hadiah mahal. Betul. Setiap kali suami balik je bagi hadiah coklat ke kan. Ada hadiah untuk abang coklat je kan. Dah gembira dah. Dah gembira happy. So dekat situ masing-masing dah terpenuhi emosi. So akan happy lah. Sebab siapa dah satu pasangan yang dia ni dah nak cerai dah ni. Betul. Saya pun tanya, akak tahu tak bahasa cinta pasangan ni? Tak tahu apa bahasa cinta ni. Akak tak erti ni kan. Cuba akak buat test, suami buat. Rupanya suami dia sungguh bahasa cinta suami ni lah hadiah. Saya tanya dengan akak ni, akak pernah bagi hadiah kat suami tak? Tak pernah. Dia kata tak pernah. Dah lama dah sangat tak bagi hadiah. Sebab itulah suami ni nak minta dia malu. Betul. Kan? Takkan nak minta terhege-hege pula. Tapi nak tunggu isteri faham tak faham. Isteri nak pujilah suami abang ni baik. Tapi suami dia tak nak pujian pun. Tak kena dengan bahasa cinta dia. So antara tips yang saya sangat sarankan kalau siapa yang ada isu macam ni, tak faham suami ni macam mana, apa yang dia nak, buat test ni. Dia insyaAllah membantu. Tapi test ni dia berubah dari semasa ke semasa. Betul. Dalam tempoh 6 bulan kita buat lagi. Berapa mungkin lepas 6 bulan berubah pula. Sebab ya manusia ni dia berubah-ubah. So perkara itu insyaAllah boleh membantu kita lah. Wallah. Masya Allah. Itu dia Ustaz kongsikan tentang 5 love language kan. Mungkin ada para pendengar kita yang pernah buat test tu kan. Mungkin ada yang belum. Barangkali mereka yang dah pun 10 tahun kahwin tak pernah dengar kan 5 love language tu apa dia benda tu. Tapi bolehlah kita cuba buat kan. Saya pun nak cuba buat jugalah balik ni kan. Boleh kita cuba buat sama-sama. Mana tahu bila kita buat ni orang kata boleh menghidupkan semula hubungan tu. Hubungan yang barangkali dah kering kan. Bila kita dah tahu ni senang lah. Tak payah nak fikir dah. Tak payah nak bagi ayat-ayat punjangga ke apa ke. So kita dah tahu dah suami kita ni suka hadiah. Suami kita ni suka quality time kan macam tu. Jadi itulah dia. Jadi saya ada satu soalan buat Ustaz kan. Bila kita dah pun cerita yang manis-manis tadi tu kan. Manis-manis. Macam mana pula peranan suami, peranan isteri untuk saling faham, saling mensyukuri adanya pasangan masing-masing tu. Soalan yang kita katakan agak sensitif juga kan, berkaitan dengan orang kata kalau dah tak bahagia sangat dah, dia kata saya dah buat dah 5 love language, Ustaz cakap buat 5 love language, dah buat dah, tak boleh juga, tak boleh nak selamatkan. Orang kata saya dah tak boleh dah lah nak bahagia dengan suami saya, kenapa dengan pasangan saya kan. Orang kata apalah gunanya hidup berumah tangga kalau saya sendiri pun tak bahagia berada di samping pasangan saya, contohlah tu kan. Ada yang kata macam tu. Jadi adakah orang kata perceraian ni adalah perkara yang halal tapi yang Allah murka. Walaupun dia halal tapi Allah murka. Adakah ia menjadi solusi yang terakhir untuk mereka yang dah tak jumpa dah solusi ni kan. Dah jumpa berbagai alternatif tapi tak jumpa. Tapi itu Ustaz, kita nak hold dulu jawapan Ustaz. Kita nak bagi para pendengar kat luar sana tertanya-tanya apa jawapannya kan. Nak tahu betul ke penceraian ni adalah solusi yang terakhir? Kalau anda semua nak tahu, macam mana saya pun nak tahu, bolehlah kita akan kembali selepas ini. Jangan ke mana-mana. Alhamdulillah, kita dah pun kembali bersiaran bersama saya Izzati Zakaria untuk podcast khas CNC Diskusi Bulat Merenung Hikmah. Kita kembali di episod yang ke-15 bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Hassan Adli, juara Imam Muda Muslim yang kedua dan juga merupakan founder untuk Hassan Adli Butik. Jadi buat para penonton, para pendengar yang nak beli butik pula. Nak beli kurta, yang lelaki khususnya, nak beli kurta baru, nak berjubah baru kan. Bolehlah kita melayari laman sosial
Hasan Ali Butik. Beli kurta tak, bukan beli butik. Okay. Tadi kita dah pun bincang berkenaan dengan pasangan bahagia menuju ke syurga. Ustaz pun bagi tahu tadi tips tentang 5 love language. Dah semua catat tak? Kalau tak catat boleh tengok balik. Kita pun dengar balik episod sebelum, dengar balik kita punya minit yang sebelum ni. Ustaz berbincangkan tentang 5 bahasa cinta yang perlu diterapkan, yang perlu buat dulu test dia, ada test dia kan, kena buat dulu, kena tahu pasangan kita bahasa cintanya macam mana kan. Setengah orang pasangan kita lain, pasangan orang lain pula lain. Jadi bila dah lain tu kita kena tahulah apa yang orang kata tricky part tu, turning point tu kan, pasangan kita tu kan. Okay, jadi tadi soalan saya tanyakan Ustaz berkenaan dengan bila dah cuba berbagai alternatif kan, dah cuba dah berbagai cara dah, macam-macam cara dah guna 5 love language punya test pun dah guna juga kan, even dah pergi counselling dan sebagainya, tapi macam dah tak ada cara lain. Jadi adakah Ustaz sebenarnya penceraian tu menjadi solusi yang terakhir untuk pasangan yang orang kata dah tak ada harapan? Macam tu Ustaz. Baik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Terima kasih Zati. Seterusnya yang mendengar podcast ini, tadi kan kita ada sebut 5 love language. So salah satunya bahasa cintanya ialah hadiah. Betul. Kalau suami tadi tu dia punya bahasa cinta dia hadiah, so saya galakkanlah isteri belilah baju dekat butik saya, bagi hadiah kat suami kan. Betul. Itu pun satu solusi tu. Raya nantilah ya. Tengah production, insya-Allah. Doakan semoga berjaya. Amin, insya-Allah. Dan insya-Allah ya, sebenarnya perceraian ni satu perkataan yang kita tak berapa suka dengar. Betul. Kan? Dan dia di Malaysia ni saya nampak perkataan perceraian ni dia ada satu persepsi yang sangat buruk. Sebagai contoh, bila kita tengok dia dah bercerai dengan suami dia, kita akan nampak suami dia jahat ataupun isteri dia jahat. Salah seorang. Kan? Tak suami masalah, isteri masalah. Dan kita nampak terlalu jahat salah seorang daripadanya. Tapi kadang-kadang tak ada isu apa pun. Perceraian tu berlaku dengan cara baik. Dan sebenarnya benda yang bukanlah haram. Ya? Cuma perkara tu tidak disukai lah. Dalam hadis ada sebutnya, abghadul halal ilallah at-talaq. Hadis rawahu Abu Daud wal Hakim, yang mana Nabi kata perkara halal yang Allah tak suka itu at-talaq. Jadi ulama ada membahaskan hadis ni, cuma kalau ikut Imam As-Suyuti katanya hadis ni ada sahih. Ada ulama yang mengatakan dia tidak sahih, tapi nak katanya hadis tu betul lah, bukan nak palsu kan. So maknanya kita boleh terima satu perkara yang dia halal tapi Allah tak berapa suka. Maknanya bila cuma kalau kita saja-saja tak ada sebab, Allah tak suka. Betul. Tapi kalau kita kata itulah jalan kebaikannya, maka itulah jalan terbaik. Kan? So dia satu solusi yang Allah tunjukkan jalan keluar yang kita kata exit yang paling last. Paling terakhir lah. Maknanya itu adalah baik. Bukan tak baik. Ya? Perceraian bukan pada pintu pertama, ada pintu yang akhir. Kan dah tak jumpa jalan. Sebab tu contoh kalau mungkin di setengah negara luar, perceraian ni dia satu benda yang dia tak benda biasa. Saya jumpa seorang sahabat saya, dia bukan orang Malaysia. Kalau cerita bercerai-cerai ni, dia nampak benda tu biasa bagi dia. Mungkin uruf custom dia punya adat dia kat sana dah tak orang kata tak boleh satu minggu, pisah lah. Kan benda tu dia nampak benda tu tak ada apa-apa. Tapi normal gitu. Normal. Tapi di negara kita tidak ya. Sebab tu saya nak bagi saya dan kita semualah. Kalau kita dengar contohnya dengan kawan kita ataupun ahli keluarga kita ataupun jiran kita, dia dah berpisah. Tak perlu kita bagi tanggapan negatif. Itu yang terbaik untuk dia. Kan? Sebab kadang ni jiran pun jadi malu, kadang kawan kita malu. Dia tengok dia bercerai tu. Bercerai. Pada saya apa masalah dia? Kan? Jangan-jangan dia cara baik. Kan? Betul. Jadi nak katanya benda ni memang mana pasangan pun tak sukalah. Mana ada orang tiba-tiba bila berkahwin, ya, nak bercerai tak ada kan. Semua kita doa ya Allah sampailah ke syurga til jannah lah kan. Til jannah kan, til jannah apa semua. Itulah harapan semua pasangan. Betul. Tak ada siapa yang berkahwin kerana tiba-tiba nak bercerai, tak ada. Tapi itulah kadang-kadang langit tak selalu cerah kan. Disangkakan cerah sampai ke petang, rupanya hujan di tengah hari kan. Rupanya hujan di waktu pagi dah hujan dah. Sampai ke petang rupanya pagi dah hujan. Itulah rumah tangga yang kadang-kadang
lautan api sanggup kerenangi kan. Masya-Allah. Naik gunung sana pun sanggup keredahi. Tapi rupanya siapa sangka dia tersungkur di pertengahan jalan. Jadi cerita ni kita tak tahu kan in the future punya kisah, wallahu alam. Ya, kadang-kadang berlaku yang kita tak sangka, tiba-tiba pasangan berubah, tiba-tiba tak tahu kenapa tiba-tiba berubah hati, tengah-tengah baik tiba-tiba berubah hati. So itulah kisah rumah tangga yang sangat unik, ya. So kita hadapilah dengan baik. Cumanya tuan-tuan dan puan, bilalah kata berlakunya perceraian, ya, dia tidak jalan akhir. Dalam Islam pun ada ajarkan dalam Al-Quran, kalau kita tengok dalam surah An-Nisa ayat 34. Itu pun solusi yang Allah Ta'ala tunjukkan pada kita. Ayat tu panjang, cuma di hujung tu Allah Ta'ala ada menyebutkan a'udzubillahi minasyaitanirrajim wallati takhafuna nushuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji' wadribuhunna fa in ata'nakum fala tabghu 'alayhinna sabila innallaha kana 'aliyyan kabira. Sadaqallahul azim. Allah Ta'ala beritahu ini kisahnya kalau isteri tu nusyuz, ya, isteri yang nusyuz maknanya isteri tu menderhaka pada suami. So apa makna nusyuz dalam ayat ni? Kalau kita simak dalam menurut Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala menceritakan dalam kitab Al-Majmu', nusyuz itu diletakkan beberapa perkara. Yang pertama, menolak ajakan suami untuk bersama. Yang kedua, isteri benci pada suami. Yang ketiga, tidak melakukan apa yang disuruh suami yang tidak bertentangan dengan syarak. Walaupun menolak untuk membuat air kopi ataupun teh, katanya tak? Saya kata, yang tolong buat air teh, kamu lah. Dia boleh jadi nusyuz juga kalau ikut kasih Imam An-Nawawi lah, ya. Sebab benda tu tak bertentangan dengan syarak. Kalau suami kata, awak jangan pakai tudung lagi, saya tak suka awak pakai tudung, itu melanggar syarak, maka tak wajib kita untuk kita ikut. Itu tidak nusyuz. Kemudian yang keempat, isteri menengking suami dengan nada suara yang tinggi. Tengking-tengking kan? Ada tak? Kan? Kemudian lagi apa yang kelima, isteri keluar rumah tanpa izin. Yang keenam, isteri melawan kata-kata suami. Ya. Yang ketujuh, menjauhkan diri daripada suaminya, tak mahu layan suami. Ya, dia menjauhkan, mengasingkan diri dengan suami. Yang ke-8, meminta cerai kerana suami telah berkahwin lain. Ini pun satu juga. Ini bukan saya sebut dia. Ini yang berkaitan dengan isu semasa kita tu, Ustaz. Tapi betul ada orang tanya saya nak bercerai dengan suami saya. Kata, kenapa nak bercerai? Suami saya kahwin lain. Saya kata, suami tu buat benda yang tak baik ke? Tak. Suami dia bagi giliran elok-elok kan? Maksudnya, jadi suami tu saya kata bagi tempoh kat dia dulu. Tak boleh nak minta bercerai kerana suami kahwin lain sebab dia bukan berzina. Kan? Cuma saya kata itu emosi. Bagi tenang dulu, tarik nafas dulu kan, tengok keadaan. So makna bagi tahu tidak boleh kita meminta perceraian kerana suami kahwin lain. Kalau suami berzina, ya boleh kita minta fasakh. Kan? Sebab apa? Itu benda haram. Tapi kalau suami kahwin lain, dia bukan buat benda haram. Cuma emosi tak boleh terima. So kita cerita emosi dengan hukum lain lah. Ya? Jangan disamakan. So benda ni buat bincang baik-baik, ya. Saya faham orang perempuan ni tak boleh terima benda ni. Ya? Tapi saya cerita ni dalam kitab sebut begitu. Kemudian yang ke-9, isteri berkata kesat kepada suaminya. Ya? Yang ke-10, menceritakan keaiban suami pada orang lain. Cerita aib ni boleh pada qadi contohnya kan. Nak untuk kaunseling itu boleh cerita kat sosial media. Habis nusyuz. Siapa yang cerita aib suami kat sosial media, nusyuz tu kan. Sebab semua orang baca. Jadi berjaga-jagalah dengan sosial media ni. Kemudian tidak membenarkan suami menyentuh dirinya ketika suami mahu, ya. Kemudian isteri enggan berpindah ikut suami ke rumah lain di tempat lain. Isteri masam muka dengan suami, membenarkan seseorang yang suami tak suka masuk ke dalam rumah, kemudian tidak mengendahkan panggilan suami, dan yang terakhir mempunyai hubungan rahsia dengan lelaki lain. Itu antara yang disebut oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Majmu' tentang isteri yang nusyuz. Okay, kalau yang nusyuz tadi apa nak buat? Iaitu solusi dalam Quran tadi pada surah An-Nisa 34. Kalau isteri tadi nusyuz yang 16 perkara yang saya sebutkan tadi, maka hendaklah bagi nasihat dulu. Kan? Tegur dia baik-baik. Yang kedua, kalau dia buat lagi benda yang sama, kita asingkan tempat tidur. Ya, asingkan tempat tidur. Orang perempuan ni dia asing tempat tidur, dia sensitif. Kalau orang lelaki asing tempat tidur, dia relax ya. Tak nak tidur aku tak apa. Itu suami. Sebab apa? Dia lelaki. Orang perempuan dia sensitif. Kenapa suami tak nak tidur dengan aku? Dia sensitif. Ni something wrong ni.
Kalau suami dia tak tidur, hang tak nak tidur. Aku. Itu lain Nak cerita. tahan lah kan. Itu kata orang lelaki dan perempuan dia punya pemikiran dia berbeza. Sebab tu Allah kata asingkan tempat tidur sebab dia memberi kesan pada isteri. Yang ketiga, yang seterusnya kalau asingkan tempat tidur pun dia masih lagi nusyus, maka hendaklah bolehlah pukul. Pukul ni pun banyak tafsirannya. Pukul tadi bukan mendera, cuma pukul contohnya pukul sikit gitu je, bukan nak dera. Sebab suami aku tak pernah pukul aku, tapi dia pukul. Mana kita marah kat dia. Jadi suami tu marah. Bukan ni setengah tu dia tendang isteri, dia pukul hempuk kepala isteri tu. Itu dah menzalimi isteri. Itu isteri buat macam tu. Ada kes isteri suami yang beritahu mahkamah jatuh fasakh. Sedangkan saya tak rela. Saya kata kat abang ni, kenapa mahkamah jatuhkan hukum fasakh ni? Dia kata isteri tu tuntut fasakh. Kenapa? Dia kata, yelah kadang-kadang adalah bergaduh dengan suami isteri tu. Saya marah-marah isteri saya. Tapi itu hari saya dah empuk kepala isteri kat dinding. Kata. Saya kata sebab itulah isteri tu boleh tuntut fasakh. Betul. Sebab benda tu melampaui. Bukan pukul tu, bukan empuk isteri kat dinding. Itu dah menzalimi. Itu tak masuk dalam ayat ni. Pukul tu pukul yang untuk nak didik saja. Kalau itu pun tak jalan juga, Allah tak kata talak dalam ayat ni. Cuma kita faham kalau itulah jalan terakhir pun tak boleh berubah juga, maka pergilah pada perceraian. So cerai ni memang kuasa isteri, kuasa suami, minta maaf, bukan kuasa isteri kuasa suami. Tapi kalau suami pula yang sebaliknya, suami yang buat benda yang tak sepatutnya, isteri nak buat apa? Isteri memang tak boleh talak suami. Cuma isteri boleh gunakan cara yang lain. Minta fasakh kan, tebus talak dan sebagainya. Jadi perkara tu sama-samalah kita ambil pengajaran dan kita dah harapkan keluarga kita dapat keluarga yang baiklah, insya-Allah. InsyaAllah, amin. Itu dia. Jadi untuk anda semua, adakah terjawab penceraian menjadi solusi terakhir? Sebenarnya tidak. Kalau kita tak ada apa-apa usaha kan, Ustaz kan. Maksudnya kalau kita kena ada usaha dulu kan. Kadang-kadang kalau kita tengok sekarang ni, maaflah cakap kan, bila kita tengok artis-artis, selebriti-selebriti, banyak yang kata saya tak ada persefahaman sebagainya. Maksudnya semudah mungkin mereka ada cerita yang mereka tak nak cerita kan. Tapi bila kita kata tak ada persefahaman tu, jadi orang yang awam ni pun dia kata macam aku tak ada sefahaman, tak boleh nak faham dia, aku tak boleh nak faham suami aku pun tak boleh nak faham aku. Jadi bercerai je lah, dah tak faham kan. Kadang-kadang orang gunakan alasan macam tu, Ustaz. Tu yang tak sihat tu. Jadi insyaAllah ialah kita nak gunakan cara. So jangan tengok orang kan. Itu cerita dia, cerita kita. So maksudnya semua benda ni kita kena usaha dulu kan. Jumpalah kaunselor ke, you minta nak guna orang, nasihat orang ketiga ke apa. So ikhtiar dulu sebelum kita buat keputusan untuk bercerai. Okey. Ustaz, ni last lah daripada soalan daripada saya, Ustaz. Mungkin Ustaz kan sebagai selaku orang kata seorang suami kan, Ustaz pun dah ada beberapa orang anak. Mungkin Ustaz boleh kongsikan kalau dalam banyak-banyak tips lah untuk menguatkan, mengeratkan hubungan keluarga, hubungan suami isteri khususnya. Mungkin Ustaz boleh kongsikan satu tips yang orang kata paling berharga untuk menguatkan, mengeratkan pasangan suami isteri. Manalah tahu kan, mungkin ada pasangan kat luar sana ni yang mungkin sedang ada konflik. Bila dengar Ustaz cakap ni, okey, kita nak cuba buat. Macam tu, Ustaz. Baik, okey. Allahumma salli Muhammad. Okey, yang pertama, apa yang saya boleh sampaikan iaitu dalam rumah tadi tu kita kena selalu cipta kenangan baru dengan pasangan. Apa benda yang kita tak pernah buat? Sebagai contoh. Contohnya tak pernah pergi bercuti. Apa lagi kita tak pernah buat? Tak pernah berjalan berdua. Awak pergi jalan berdua. Apa yang tak pernah kita buat? Cipta kenangan baru. Jangan kita repeat benda yang sama. Daripada saya, repeat benda yang sama, dia lama-lama dia akan jadi timbul kebosanan. Kita nak rumah tangga ni biar dia sentiasa fresh setiap masa. So sebab tu, kalau boleh contoh rumah kita kan, katil tidur kita macam tu je keadaannya. 10 tahun kahwin itu tak berubah pun. Bilik pun macam tu, warna tak berubah. Ubah suasana tu. Cat. Kadang-kadang tak perlu keluarkan kos yang banyak pun. Mungkin ubah sikit kedudukan katil tu ke sana. Betul. Kan? Tukar cadar, bubuh bunga sikit. Bilik tak pernah duk bau hapak je. Beli minyak wangi dulu. Perubahan yang sedikit tu memberikan kesan yang besar. Betul. So buat perubahan yang kecil-kecil. Maknanya saya kata cipta kenangan yang baru selalu. Tak pernah naik basikal bersama. Pergi dekat mana Putrajaya naik basikal. Awak duduk belakang, saya depan. Walaupun berat. Walaupun berat kayu je lah. Lagi apa? Contoh tak pernah makan
makanan apa contoh tak? Pergi, kita tak pernah makan sushi ni bang. Abang pun tak nak makan. Apa kata kita cuba? Kan? Suap makan sushi, nak muntah pun tak apa. Kenangan baru. Lalu kita makan sushi sampai nak muntah. Kan kita ada cerita baru yang boleh cerita dengan pasangan kita. So buat selalu mencari idea untuk create suasana yang baru, kenangan yang baru. Masya Allah, itu dia tips daripada Ustaz. Untuk kita dapatkan hashtag jiwa tenang. Hashtag Ustaz gunakan dekat social media Ustaz. Jadi kita nak nak rasa revive balik kita punya hubungan suami isteri tu adalah dengan kita create benda yang baru kan Ustaz kan. Create benda yang baru. Maka bila ada benda-benda yang baru, benda-benda yang unik ni, akan orang kata istimewa lah hubungan kita tu, insyaAllah. Jadi banyak dah yang Ustaz kongsikan. Antaranya tips-tips, Ustaz kongsikan juga macam mana keadaan-keadaan isteri bila isteri nusyus dan sebagainya. Semoga kita para isteri di luar sana berusaha lah untuk menjadi isteri yang baik kan. Dan juga para suami berusaha lah menjadi para suami yang baik, yang memahami isteri, yang saling menolong, yang membantu isteri tu kan. Isteri kat rumah tu tolonglah dia kan. Yang penat-penat tu. Jadi insyaAllah saya kira kita semua mungkin dapat manfaat lah daripada episod kali ini. Alhamdulillah. Dan saya harapkan juga semoga dengan episod kali ini memberi 1001 hikmah, 1001 manfaat buat anda semua, khususnya yang sedang berumah tangga, yang mungkin sedang menghadapi konflik rumah tangga. Kalau boleh jangan kurang-kurangkanlah social media tu, jangan tengok sangat isu-isu semasa yang berlaku tu, tapi fokuslah dengan institusi keluarga kita sendiri kan Ustaz kan. InsyaAllah kita fokus kepada keluarga kita, pasangan kita, fokus untuk menambah baikan. Jadi insyaAllah kita akan bertemu lagi di hari yang sama, di waktu yang sama. Cuma mungkin panel kita berbeza dan juga topik kita berbeza. InsyaAllah. Terima kasih buat anda semua yang setia mendengarkan kita. Jangan lupa jangan lupa kita akan terus bersiaran setiap hari Rabu jam 1 tengah hari di YouTube channel, di Facebook page dan juga di Spotify. Jangan lupa anda semua, saya promote lagi sekali. Ramadan dah dekat kan. Lagi counting days lagi 90 hari, 90 lebih kan. Betul. Jangan lupa siapa yang nak ada semangat Ramadan yang baru, bolehlah beli kita punya kurta ataupun jubah lelaki daripada Hasan Adli Butik, insyaAllah. Terima kasih banyak-banyak. Kita support Ustaz kita pada hari ini, insyaAllah. Jadi terima kasih buat anda semua. Kita akan bertemu lagi di episod yang akan datang di podcast Sit and Seek, diskusi bulat merenung hikmah. Bye. Assalamualaikum. Istimewa hanya buat para pendengar Radio IKIM. Kami bawakan rancangan podcast khas CNC yang akan bersiaran pada setiap hari Rabu jam 1 tengah hari. Ayo bersama kami mendengarkan celoteh para penyampai radio kegemaran anda hanya di CNC, diskusi bulat merenung hikmah.